Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi Al-Fadil Dr. Ahmad Hanafi selaku Ketua Senat STIBA, yang saya kasihi Ketua Syariah Wahdah yang merupakan Mufti Wahdah, pimpinan Wahdah keseluruhannya yang tak dapat saya sebut satu persatu jabatannya, juga kepada pimpinan STIBA. Terima kasih di atas menerima kedatangan saya ke majlis ini. Boleh saya berdiri kah? Lebih mudah. Yang pertamanya ialah saya ini cuba bercakap Melayu, tetapi saya akan kontrol supaya boleh dipahami di Makassar ni. Jika ada perkataan saya yang tidak jelas, boleh angkat tangan supaya saya rujuk kepada penterjemah saya. Pertamanya saya datang ke sini ialah untuk menghulurkan salam ukhuwah Islamiyah. Daripada jauh saya datang ke sini setelah saya berkenalan dengan Fadilatul Syekh Dr. Zaitun, dan saya mengenali tentang Wahdah dan juga tentang STIBA yang ada di sini. Saya kata pada Dr. Zaitun, saya di dalam satu usaha untuk cuba menyatukan umat Islam yang besar di daerah Nusantara ini, yang merangkumi khususnya Malaysia dan Indonesia. Kita merupakan satu umat yang besar. Indonesia mempunyai jumlah rakyat yang dah 300 juta, dan Malaysia juga walaupun sebahagiannya bukan Muslim, tetapi umat yang besar, lebih 20 juta orang Malaysia Muslim. Tetapi kadang kita ini seringkali dipisahkan oleh berbagai-bagai perkara. Dipisahkan oleh sempadan yang dibuat oleh para penjajah. Kalau di Malaysia itu ada penjajahan British, Inggris, di sini ada penjajahan Belanda, dan telah memisahkan kita. Walaupun kita seringkali membaca firman Allah Ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kamu sering kenal mengenali, untuk kamu ta'aruf. Tetapi kita juga kadang-kadang terlupa untuk berta'aruf, bukan sesama kaum yang berbeza, bahkan kadang-kadang sesama kaum bangsa yang sama, disebabkan kerana kita telah dipisahkan oleh sempadan negara ataupun sempadan politik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dalam ayat lain, wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Kita seringkali tidak berjaya menjadi umat yang satu, disebabkan kita dipisahkan oleh isu-isu pinggiran
isu-isu yang tidak ras dan asas dipisahkan oleh batik Malaysia atau batik Indonesia. Dipisahkan oleh isu-isu pentadbiran, pengurusan, sedangkan kita lupa kita adalah umat yang kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukminun itu bersaudara. Maka saya berharap dengan ziarah saya ke tempat ini membantu saya di negeri Perlis untuk mewujudkan Majlis Ilmuwan Nusantara yang akan membabitkan termasuk tokoh-tokoh daripada Makassar ini yang akan sering dijemput ke Perlis supaya kita mempunyai satu platform, satu pentas, satu tempat untuk kita seringkali berdiskusi dan berbincang bagaimana untuk kita memajukan umat kita ini. Supaya bukan saja orang Indonesia berfikir tentang umat Indonesia, tapi umat Islam Malaysia mesti berfikir juga membantu Indonesia. Indonesia berfikir bagaimana membantu umat Islam Malaysia dan seterusnya negara-negara yang lain juga yang kita mempunyai umat Islam. Jika Arab gagal untuk bersatu, kita bangsa Muslim, Melayu sepatutnya menjadi contoh untuk Arab bahawasanya kita boleh melakukannya, insya-Allah. Maka dengan itu dari jauh saya datang. Saya tidak datang atas tiket rasmi. Rasmi, sini rasmi juga ya? Official. Jadi saya datang bawa anak saya supaya mempunyai pengalaman hidup di Indonesia dan belajar bagaimana untuk hidup di Indonesia. Kerana kita tahu dalam hidup ini untuk mempelajari salah satu perkara penting dalam hidup untuk mendapat ilmu ialah mengembara. Sebab itu ada bab ar-rihlah fi talabil ilm. Kembara juga ya sini ya. Kembara ya. Kembara betul ya? Mengembara, musafir Rihlah fi talabil ilm. Rihlah di dalam menuntut ilmu. Ada bab ar-rihlah fi talabil hadis. Ulama-ulama hadis memperuntukkan bab rihlah di dalam menuntut ilmu hadis. Sehingga dia menyatakan siapa yang tidak ada rihlah tidak la yathiqu bi ilmihi, tidak mempercayai, tidak ada keyakinan terhadap ilmunya. Hari ini hari Khamis, besok hari Jumaat. Biasanya hari Jumaat kita baca surah apa? Di dalam surah Kahfi ada cerita kembara Nabi Musa menuntut ilmu dengan Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah aku mengikut kamu dengan syarat kamu mengajar aku apa yang telah Allah ajar kepadamu? Padahal Nabi Musa itu adalah Rasul. Allah telah menurunkan wahyu terus kepadanya. Pun begitu, untuk mendapatkan ilmu dan memahami ilmu dan pengalaman dalam berilmu, Allah menyuruh dia mencari Khidir dan berjalan bersama dengan Khidir. Sebab itu Nabi SAW sebut bahawasanya ilmu itu tidak boleh kita tinggal di rumah kita dan mengharapkan ia datang. Perjalanan di dalam menuntut ilmu itu satu pahala. Bukan saja berjalan, melihat dengan mata pengalaman manusia. Quran suruh kita berfikir. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidakkah mereka itu berjalan, maka bagi mereka itu qulubun yaqiluna biha. Seringkali dalam bahasa Melayu qulub diterjemahkan sebagai apa? Qalbun itu apa? Qalbun itu bukan hati. Qalbun itu jantung. Hati itu liver. Yang hitam itu. Betul tak?
Kalau makan hati unta, kabad. Kan? Hati tidak boleh berfikir. Qulub boleh berfikir. Terjemahan Inggerisnya betul. Heart, in my heart. Kan? Titanic kata, my heart must go. Ini talibah agama tidak melihat Titanic. Must go on, kan? Maksudnya hati itu terjemahan hatinya tidak begitu tepat. Sebab itu saya selalu sebut jantung hati. Kalau di Malaysia itu kalau heart attack serangan hati, bukan serangan jantung. Serangan jantung. Tapi kalau saya kena heart attack, maksudnya saya kena serangan jantung ke serangan hati? Jantung. Tapi kalau in my heart, diterjemahnya di dalam hati. Terjemahan kurang tepat. Tak apa. Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Itu di dalam surah Al-Hajj. Maka bagi mereka itu jantung hati yang mereka boleh berakal dengannya. Dan adhanun yasma'una biha, telinga yang dapat mendengar. Karena ia bukan ta'mal qulub, ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan buta mata, tetapi buta jantung hati yang berada di dada. Maka Allah suruh manusia berjalan supaya mempelajari apa yang dia lihat. Demikian ilmu itu dicapai. Dan Nabi SAW menyatakan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam sahihnya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya, man salaka tariqan fi talabil ilm, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Sesiapa berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkannya untuk jalan ke syurga. Untuk itu para ulama telah melakukan kembara, melakukan permusafiran menuntut ilmu, macam yang antum lakukan. Al-Imam Syafi'i di dalam syairnya yang terkenal, apa syairnya? Ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fad'il awtan waghtarib safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in saha taba wa illam yajri lam yatub. Lagi, wal asadu laula firaqal ardi maftarasat was sahmu laula firaqul qausi lam yusib. Tengok, itu hafalkan. Ma fil maqami lidhi aqlin wa lidhi adabin. Tak akan berada di suatu tempat sahaja orang yang ada akal dan ada adab. Min rahatin, duk berehat, tak mau bersusah payah. Fad'il awtan waghtarib, tinggalkan tanah air kamu, tempat kamu. Jadi satu orang yang ightarab, gharib, bersendirian di tempat orang. Safir tajid iwadan amman tufariquhu, bermusafirlah, kamu akan mendapati ganti siapa yang kamu telah tinggalkan. Wansab fa inna ladhidhal aishi fin nasabi, hendaklah kamu berlelah, berpenat lelah, betul lah. Bersusah kerana kelazatan hidup itu di dalam kesusahan. Orang yang tidak pernah merasa kesusahan, dia tidak akan tahu apa makna lazatnya hidup. Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Aku melihat air yang tidak mengalir, merosakkan air itu. In saha taba wa illam yajri lam yatib. Jika air itu mengalir, ia bagus. Jika ia tidak mengalir, ia rosak. Betul tak?
Tegak 5. Wal asadu walaula firaqal ardi, sebagian riwayat syair walaula firaqal ghabi maftarasat. Singa itu kalau tidak bergerak tidak nampak kegarangan singa itu. Apa nama? Wasahmu laula firaqa qausi lam yusib. Dan anak busar ya. Busur jika tidak berpisah daripada panahnya tidak akan mengenai sasaran. Maksudnya kena keluar daripada tempat. Dan ini adalah perkara yang mesti kita lakukan. Dan antum telah lakukan. Dan sebab itu kita mesti menggalakkan diri kita berjalan untuk menuntut ilmu. Tengok, kerana menuntut ilmu maka berlakunya sanad hadis. Hadis tidak boleh diriwayatkan kalau satu rawi hanya duduk di satu tempat. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, semua orang tahu Abdullah bin Mas'ud. Abadillah, di tokoh-tokoh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, semua ramai Abdullah ini telah mencatatkan keilmuan di dalam sejarah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Termasuk terutama Abdullah bin Mas'ud. Pun begitu apabila dia mendengar satu hadis yang dia tidak pernah mendengar sendiri daripada Nabi, dia mengetahui bahawasanya hadis ini ada pada sahabat yang lain, Abdullah bin Unais. Dia telah pergi bermusafir untuk mendengar hadis itu 1 bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Kita lihat sesiapa yang membaca Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad, siapa Imam Ahmad? Ahmad bin Hanbal. Bagi Imam Ahmad bin Hanbal itu musnad. Hadis ni ada sunan, ada musnad. Musnad bermaksud himpunan hadis itu diatur berdasarkan kepada nama sanad, nama rawi. Maka musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad ini dia mengembara berjalan kaki daripada Baghdad sehingga ke Yaman. Ketika itu belum ada flight, belum ada pesawat, belum ada kenderaan yang mewah. Jadi untuk menuntut ilmu terpaksa berjalan. Ibunya menghantarnya supaya dia keluar. Bayangkan, saya mau hantar anak saya ke sini. Macam-macam juga saya fikir, bolehkah budak ni nak hidup kat sini? Tapi Imam Ahmad, ibunya, ini saya boleh call dia. Macam mana? Okey. Dahulu kalau pergi mana boleh hubungi lagi. Tak pergi jauh. Tapi akhirnya dia pulang sebagai Ahmad bin Hanbal. Al-Muhaddis, Imamul Muslimin. Cuma saya tertarik salah satu hadis di dalam Musnad Ahmad ada 3 imam besar. Hadis itu kata Imam Ahmad, Haddasana Muhammad bin Idris, yakni Asy-Syafi'i, telah menghadiskan kepada kami Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yakni Imam Ahmad satu, yang kedua Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. An Malik bin Anas, daripada Malik bin Anas. Jadi berapa? 3. Artinya 3 imam mazhab besar ada. An Ibn Shihab, daripada Imam Shihab Az-Zuhri. An Abdurrahman bin Ka'ab, daripada Abdurrahman bin Ka'ab. Dia menyatakan annahu akhbarahu anna abahu kana yuhaddithu anna abahu, yakni Ka'ab bin Malik, kana yuhaddithu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Abdurrahman bin Ka'ab telah memberitahu kepada Ibn Shihab bahawasanya bapaknya Ka'ab bin Malik, yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyebut bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan nasamatul mu'min ta'irun yaqluku fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah tabaraka wa ta'ala yauma yab'atsuh. Maksudnya ruh orang mukmin yang mati itu ruhnya ta'irun ya'luqu fi syajaril jannah, berterbagai burung yang tergantung di pokok di syurga.
Ruh orang mukmin, siapa saja, bapa kita, ayah kita, keluarga kita yang meninggal, para syuhada, para anbiya, ruh mereka berada dalam mukmin, dalam bagaikan burung atau di dalam burung itu yang di syurga. Sebab tu kubur itu raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga. Jika benar kita orang saleh, bergantung di syurga. Hatta yurja'ahu Allah yauma yab'atsuhu, hatta yurja'ahu Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga Allah akan mengembalikan ila jasadihi, ke jasadnya, yauma yab'atsuhu, pada hari ia dibangkitkan pada kiamat kelak. Pada satu sanad ada 3 rawi. 3 rawi, 3-tiganya imam. Ini semua adalah fadilat mengembara bagi menuntut ilmu. Maka tuntutlah ilmu. Kerana dengan ilmu manusia akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana dengan ilmu kita akan memahami antara yang sunnah dan tidak sunnah. Kerana dengan ilmu kita akan memahami apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah tak kehendaki. Nabi SAW wafat, meninggalkan kepada kita kitab dan sunnah. Apabila kita tak mau menuntut ilmu, kerana nak menuntut kitab memerlukan pengajian Al-Quran dan mengetahui tafsir. Memerlukan ilmu tafsir. Antum ada dosen-dosen di Malaysia itu para pensyarah yang mengajar tentang ilmu tafsir. Nak mempelajari hadis, kena mengetahui sumber hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Dan apa masalah pada hadis dan makna kepada hadis. Ilmu tidak diperolehi dengan mimpi. Di Malaysia sekarang ramai orang yang dia sudah sebagainya mengaku jadi wali, semuanya mimpi. Kalau kita cerita apa-apa, dia bagi tahu bagi amalan ini di mana diambilnya. Ini melalui mimpi guru kami. Nabi telah tinggalkan taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati, dalam riwayat Muwatta' Malik, Nabi tinggalkan 2 perkara. Dia tak ambil. Dia ambil yang tak ada dalam senarai, mimpi. Mimpi ni bolehlah kalau sekiranya nak menentukan mau kahwin dengan si A ataupun B. Mungkin Allah telah beri mimpi. Tetapi dalam urusan agama rujukannya ialah Quran dan sunnah. Rujukannya Quran dan sunnah. Hatta mufti, hatta pak kiai, hatta siapapun tidak ada hak untuk berkata berhubung dengan agama Allah Subhanahu wa taala, melainkan hendaklah bersandar kepada qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau berlaku istimbat hukum, kias dan seumpamanya, terasnya ialah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kepentingan untuk kita semua mempelajari ilmu, pengetahuan. Dan semoga semua yang datang ke sini dia termasuk di dalam fi sabilillah. Betul tak? Mudah-mudahan insya-Allah. Yang penting niat kita. Di dalam riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW, hadis ini dhaif pada sanadnya, tetapi ia dikuatkan dengan syawahid, maka ia diangkat sebagai hasan pada sisi sebahagian para muhaddisin, iaitu man kharaja fi talabil ilm wa huwa fi sabilillah. Sesiapa yang keluar dalam menuntut ilmu, maka ia berada pada jalan Allah. Sebab itu orang-orang pelajar-pelajar yang menuntut ilmu, walaupun ibu bapaknya kaya, ada banyak duit, dia tetap berhak menerima zakat. Bukan kerana ia miskin, tetapi kerana ia fi sabilillah. Kerana di antara senarai zakat itu wa fi sabilillah, di dalam sabilillah. Dan para penebar ilmu berada pada fi sabilillah, berhak untuk menerima zakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Ilmu Ibn Mandah telah mengembara. Dikatakan tidak ada pengembara yang lebih lama daripada Ibn Mandah.
dikatakan 70 tahun mengembara di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semua dalam hidup kita sentiasa belajar untuk mendengar maklumat. Yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Dengar. Lebih banyak kita mendengar, lebih banyak yang akan kita dapati daripada ilmu pengetahuan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, mata penting, tapi di dalam ilmu antara mata dengan telinga, mana yang lebih penting? Ha? Mata ke telinga? Ilmu yang saudara-saudara, kalau ada ilmu yang saya cakap ini dapati, perolehi, melalui mata ke telinga? Ha? Ada tak ulama yang buta? Ha? Banyak Ada tak ulama yang pekak? Ada tak? Tuli. Ada ulama yang tuli? Saya tak tahu, saya belum jumpa lah. Sebab itu Al-Quran kata, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Didahulukan ucapan apa? Pendengaran. Kita ada Abdullah ibnu Umi Maktum, sahabat Nabi, buta. Hatakan yang tidak dalam bahasa agama seperti Jahid, di dalam sejarah Abbasi, penyair, walaupun ia penyair mujun, Jahid ni, tapi ia buta daripada Mu'tazilah. Kita ada ulama-ulama pada zaman ini yang buta, seperti Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, buta tapi alim mengatasi seluruh ulama yang lain pada zamannya. Hatta mufti Arab Saudi sekarang, Syekh Abdul Aziz Ali Syekh, seorang yang buta tapi alim. Maksudnya telinga yang bagus, yang selalu mendengar dengan baik, akan memperoleh ilmu yang banyak. Tetapi kalau kita ada telinga, ada mata, mata akan membantu kita. Bukan saja mendengar, tapi juga akan melihat kerencaman apa yang didengar. Maka bersyukur kerana Allah telah memberikan mata dan telinga pada kita, supaya kita dapat mendengar ilmu pengetahuan. Dan itu adalah merupakan hal yang kedua yang saya nak sebut. Hal yang ketiga ialah saya menyokong, alhamdulillah, bila saya datang ke sini melihat bagaimana diistiba penghayatan untuk kita beramal agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah juga yang kami cuba lakukan di negeri Perlis. Walaupun ada orang yang mengkritik dan seumpamanya, tapi cuba menghayati Al-Quran dan Sunnah. Di Malaysia ini, Malaysia negeri ini provinsi. Ada 14 negeri. Setiap negeri yang mempunyai 9 negeri mempunyai raja ataupun sultannya sendiri dan mempunyai muftinya. Setiap negeri mempunyai muftinya. Urusan agama di bawah negeri, pentadbiran negeri. Bagi setiap negeri itu ada pula dia punya mahkamah syariahnya yang menguruskan, yang berhukum berdasarkan fatwa bagi negeri berkenaan. Dan mufti mengeluarkan fatwa bagi negerinya. Maka saya di Perlis dan di negeri lain ada muftinya, ada rajanya, dan kemudian urusan fatwa ada jawatan kuasa ataupun ini komiti ataupun panitia, panel fatwa. Panel fatwa. Itu yang berlaku dan saya menjemput semua yang ada di sini insya-Allah supaya boleh untuk menziarahi negeri Perlis. Mengundang, menjemput itu mengundang, tapi faham ya? Mungkin di sini sudah habis S1 dan mungkin S2 boleh juga datang ke Perlis. Yang Perlis juga mungkin nanti boleh datang ke sini insya-Allah sebagai kita menjadi umat yang satu. Saya ingat memadai setakat itu dahulu. Mungkin kalau ada ruang soal jawab, untuk saya buka soal jawab supaya sini mas tanya jawab tanya jawab. Jadi insya-Allah jika ada mungkin selepas itu kita boleh berbicara lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami perkenalkan diri. Nama kami Ramadan Ade Sahlan, semester 4 PM, Perbandingan Mazhab. Sebelum kami menuju pertanyaan kami ingin mengatakan bahwasannya kami sangat ngefans sama Ustadz. Ngefans Mu'jam. Ya, karena kami sering juga nonton dari channel Ustadz. Oke, pertanyaan kami ini pertanyaan kami telah tanyakan ke murabi kami, ke ustadz kami di kelas, tapi agak belum puas kami mendengarkan jawabannya. Dan kesempatan ini mungkin kami melihat kesempatan yang sangat besar sekali untuk bisa menghandle dari kekurangan yang dijawab oleh ustadz kami di kelas, yaitu tentang perjuangan tentang pendapat kita terhadap suatu masalah. Apakah boleh kita menggugurkan pendapat kita atau apa yang kita beranggapan dalam suatu ibadah tersebut dengan alasan dakwah? Karena kebanyakan di negeri-negeri di kampung-kampung kami yang mungkin masih awam, yang sering melaksanakan tahlilan atau yang lain sebagainya begitu, Ustaz. Apakah boleh kita menggugurkan untuk berdasarkan atas nama dakwah untuk mendekatkan diri kepada mereka untuk bersama untuk menjalankan apa yang mereka lakukan begitu, Ustaz? Dipahami, Ustaz? Ayo. Oke, itu saja. Kalau beliau tak paham, anta kena cakap bahasa Arab. Tak bisa lah. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada semua fans. Yang pertama, saya ingin ingatkan diri kita semua. Segala ilmu yang kita pelajari ini, tujuannya apa? Tujuannya untuk kita mencapai redha Allah Azza wa Jalla. Jalan ilmu itu akhirnya sampai ke syurga. Jika jalan ilmu itu tidak sampai ke syurga, ia bukanlah jalan ilmu yang kita cari. Saya ingin berikan semangat pada diri saya dan semua pada sahabat-sahabat sekalian. Sebab itu tujuan ahli ilmu ialah untuk mempertahankan agama. Itu dahulu supaya menjadi tajuk. Saya ni antara orang yang sering membaca buku dalam dakwah ini ialah Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi. Seorang tokoh yang terkenal di dalam dakwah. Dia pernah menyebut kepada para students ataupun mahasiswa di Universiti Madinah. Dia menyatakan bahawasanya sepatutnya setiap penuntut ilmu ini, duaan ini, menulis di rumahnya kata-kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu apabila timbulnya isu peristiwa murtad ataupun orang-orang yang enggan membayar zakat, menganggap zakat hanya didunaikan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada khalifah yang selepas daripada itu. Mereka ini tidak murtad, cuma mereka enggan bayar zakat. Mereka tidak menafikan zakat. Sebab itu ada sedikit perbezaan antara Umar dan Abu Bakar dalam isu itu. Tetapi Abu Bakar menyebut satu kata-kata yang patutnya ditanamkan juga dalam diri kita. Kata Abu Bakar, ayanqusuddinu wa ana hayy. Adakah agama menjadi kurang? Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Maksudnya selagi aku masih hidup, aku tidak akan membenarkan agama menjadi kurang. Agama menjadi lemah. Itulah semangat yang patut ada dalam jiwa kita semua. Sebagai duaan,
sebagai orang yang mempelajari ilmu, sentiasa berkata pada diri kita, ayanqusuddin wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Yakni tanggungjawab aku bagi menunaikan tanggungjawab dakwah dan menyampaikan agama. Itu dahulu, supaya di atas foundation ini, di atas asas itu kita jelas, barulah kita datang kepada soal bagaimana kita nak takayyuf, bagaimana kita nak bertaamul, bagaimana kita nak berinteraksi dengan keadaan yang setempat. Perbezaan pandangan di dalam hukum hakam agama ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan yang merupakan khilaf yang mu'tabar. Khilaf yang mu'tabar maksudnya kaul itu semuanya datang daripada para fuqaha yang mu'tabar, dan dalam bab fiqh, dalam fuqaha yang mu'tabar, cuma mungkin sebahagian kaul itu kita anggap lemah di sisi kita, tetapi yang mungkin dia anggap kuat di sisi fuqaha yang lain. Mungkin argumentasinya mungkin kita tidak terima, tetapi perkara itu telah diberikan argumentasinya melalui disiplin fiqh. Ini yang antum pelajari di dalam sekolah ataupun di dalam bab muqaranatul madzahib ataupun al-fiqh al-muqaran, fiqh perbandingan. Bagi perkara-perkara yang seperti itu, kita lebih boleh untuk bertolak ansur. Umpamanya kita pergi ke tempat yang orang, saya tidak kunut secara berterusan subuh. Ada kunut tetapi untuk witir dan untuk nazilah. Kalau berterusan subuh, saya menganggap pendapat itu tidak begitu kukuh. Saya memakai apa yang dipegang di dalam, khususnya di dalam mazhab Hambali. Juga saya rasa di sini juga sama. Tapi kalau kita solat di belakang orang yang berkunut, itu tidaklah termasuk dalam mungkar. Jadi tidak perlulah kita di belakangnya bila imam berkunut, subhanallah, subhanallah. Kita boleh aja bertolak ansur dalam hal yang seperti itu. Apatah lagi di dalam bab yang penghujahannya hampir sama kuat, tetapi mungkin kita anggap bahawasanya yang kita pegang lebih jelas. Seperti sir atau jahar basmalah ketika di dalam salat. Memang hadis Abu Qatadah, hadis Anas menunjukkan bahawasanya Nabi sirkan basmalah bagi bacaan Fatihah. Ada riwayat Humaid At-Tawil yang berbeza dengan riwayat anak murid Anas yang lain, yang menyebabkan timbulnya isu menyatakan bahawasanya Nabi telah jahar basmalah, dan juga riwayat Abu Hurairah di dalam At-Tirmidzi. Tapi perbahasan ini pada sisi macam saya sendiri, kalau saya mengajar, saya menyatakan sir basmalah itu. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad menyatakan bahawasanya Nabi itu kadang-kadang jahar, kadang-kadang sir basmalahnya. Maksudnya isu ini tidak berat. Maka kalau imam bismillahirrahmanirrahim, ini sudah bid'ah ini. Tak. Bukan. Ia tidak seperti itu. Ia tidak seperti itu. Cumanya hal-hal yang membabitkan khilaf fikih ini, yang seperti itu boleh diraikan. Tidak payah untuk kita berbalah kerananya dan berpisah kerananya. Tetapi kalau amalan yang memang ternyata telah dibid'ahkan oleh para ulama, seperti dalam mazhab Syafi'i sendiri, termasuklah seperti kenduri arwah 137, berapa lagi? 40, 100. Ini bukan disebut oleh ini tidak ada Imam Syafi'i menyebutnya. Hatta An-Nawawi rahimahullah, imam yang merupakan marji', merupakan tiang asas dalam mazhab Syafi'i dalam Al-Majmu', dan juga kitab-kitab mazhab Syafi'i yang lain, semuanya menyebut hal yang sama, tidak ada dilakukan. Cumanya kalau kita balik ke tempat kita, kalau terus kita bercakap tentang kenduri arwah itu, kalau diandaikan berlaku keberontakan, tak dapat diterima, mungkin kita diam dulu.
Jangan cakap lagi. Mungkin lebih baik kita kalau dijemput kita cakap saya tak dapat hadir kerana ada urusan. Kan? Oh saya kerana tak dapat kerana hari ini mohon maaf. Tapi dalam masa yang sama kita buat perkara yang lain yang menjadi sunnah supaya dia tidak terasa. Lamma jaa na'yu Ja'far qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'ahum ma yashghuluhum isna'u li ali Ja'far ta'aman qad ja'ahum ma yashghuluhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan selainnya dalam Sunan Tirmidzi bahwasanya telah datang kepada Ja'far, buat untuk keluarga Ja'far itu makanan kerana telah datang kepadanya perkara yang menyusahkannya. Al-Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi menyebut bagaimana sunnah ini, bukan yang sebaliknya. Jadi kita bila ada kematian, kita pergi dahulu sampai hantar sikit nasi ataupun hantar sikit makanan. Jadi dia tak terasa kita ini tak suka dengan dia. Mohon maaf malam ini tahlilannya saya tak sempat, tak berkesempatan. Kerana nanti kalau kita terus masuk tajuk ini, nanti yang lain yang mau kita ajar tak diterima. Maka kita boleh bertolak ansur. Bukan bertolak ansur, mencari hikmah di dalam hal tersebut. Kalaulah diandaikan sudah tidak ada pilihan, kebetulan kita sudah ke situ. Kalau ditolaknya nanti satu kampung memerangi kita. Ketika itu mungkin kita kena lihat apa dia yang akhafud dararain. Apa yang mudaratnya lebih ringan. Adakah meneruskan dengan cara yang tidak begitu melampau, sekadar menyelamatkan diri, bukan menyelamatkan dakwah, bukan menyelamatkan diri. Ada orang dia nak menyelamatkan diri, bukan menyelamatkan dakwah. Dia menyelamatkan diri, dia kata saya ini bukan apa, kena untuk dakwah, tapi tak di dakwahnya juga. Sampai ketua, sampai dah habis berpuluh tahun, masyarakat tak tahu juga. Alasannya maslahah, nak menjaga masyarakat, tak diterangnya sehingga habis. Kalau maslahah ada tadarrujnya, ada masanya. Mungkin kita bagi tak apa, 3 tahun yang pertama saya diam dulu. Sehingga saya dah ada faham mungkin yang berikutnya. Ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, wisdom. Para ulama apabila menyebut hikmah, mereka bukan kata perkataan yang lunak. Al-qawlu munasib li rajuli aw li makanin munasib aw li waqtil munasib. Perkataan yang cocok. Cocok ya? Sesuai lah orang Malaysia cakap. Perkataan yang sesuai pada waktu yang sesuai pada orang yang sesuai. Mungkin untuk orang yang keras bahasanya begini, untuk orang besar bahasanya begini. Nabi SAW bila hantar surat kepada Rum dan Parsi, min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum, daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Rum, dihormati pangkat itu. Dia tak kata ini ikut aja, kalau kamu terima surat terima. Min Muhammad Rasulullah ila azimil Furs, daripada Muhammad Rasulullah kepada orang besar Parsi. Anas bin Malik dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyatakan bahawasanya Nabi SAW itu apabila diberitahu bahawasanya inna muluka la yaqra'una kitaba, para raja itu tak membaca kitab illa an yakuna makhtuman, melainkan kitab itu ada copnya, cop mohornya, stempelnya, ada stempelnya, baru mau dibaca. Fattakhadha khatiman min fiddah wa nuqisha fihi Muhammad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah, ditulis padanya Muhammad Rasulullah, di cincin Nabi itu, ka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku masih ternampak putih cincin itu di jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Anas bin Malik, empunya nama bagi masjid ini. Khadimu Rasulullah Anas bin Malik
yang dihantar oleh ibunya Ummu Sulaim supaya dia menjadi khadam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Sudah terjawab ya? Kau belum? Yang lain boleh, sebenarnya mungkin yang asatidzah jawab itu pun dah benar. Cuma sayanya jawab itu dalam bahasa Indonesia, ini jawab dalam bahasa Malaysia. Saya persilahkan tadi yang kedua. Silakan. Perkenalkan diri dan langsung kepada pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. فبداية نشكر الأستاذ لهذه الفرصة وأولا أريد أن أعرف نفسي اسمي محمد إقبال سيوتي وأنا طالب من مستوى الرابع ب فأريد أن أطرح سؤالا لكن بالعربية فسؤالي كما علمنا يا مفتي كان علماؤنا من المتقدمين يسافر إلى مسافة بعيدة لطلب العلم يسافر إلى اليمن إلى البغداد إلى مصر لحديث واحد فحصل إلى فضل طلب العلم وبارك الله في علومهم وجعلهم من الكبار من كبار العلماء فنحن كيف بأحوالنا في هذا الزمن قد قرب المسافة وسهل لنا بمواصلات والجوالات مثل إنترنت وغير ذلك لكن هذه السهولة يجعلنا غافلين في طلب العلم بل نحن لا يحتاج إلى مسافة بعيدة لطلب العلم لأن بعد الطلاب بيته جوار المعهد إذا انتهى نقوده بقي له أن يطلب إلى والده وغير ذلك فالسؤال كيف نحصل إلى فضل طلب العلم الذي حصل علماؤنا المتقدمين بهذه الأحوال هذا شكرا وبارك الله فيكم. طيب شكرا على السؤال. هناك أمران. الأمر الأول هو طلب العلم نفسه والثاني الرحلة في طلب العلم. الرحلة في طلب العلم هو وسيلة لحصول على العلم وطلب العلم هو المقصود. هل أنتم تريدوا أن أشرح بالعربية أو بالعربية؟ طيب الطلب العلم هو المقصود فلعل أحيانا إذا كان قبل ذلك الرحلة نفسها لها فضائل ليس مجرد العلم والحصول على علم لكن من بداية الخروج من بيت طالب العلم إلى مكان العلم ستكون له تجربة العلم ستكون له تجارب كثيرة في حياته وسيرى أمورا كثيرة ويتعلم من خلالها أشياء المفيدة كثيرة. الرجل مثلا الطالب مثلا رجل طالب العلم مثلا خرج من بيته إلى مكان ما قبل وصوله إلى المقصود خلينا نقول حديثا واحد ماذا سيحدث؟ سيلتقي بأناس كثير ويتعلم منهم الحياة ويتعرف على تقاليدهم وأمورهم وأشياء كثيرة هذا يفيده بجانب العلم الذي سيحصل بعد ذلك سيحصل التجربة والأمور الطيبة ويتعلم من الناس قد يكون ليس من العلماء من العاديين لكن عندهم تجارب الحياة نستفيد منهم هذه الفائدة. ثم فائدة المشقة مشقة يعني الإمام العز عبد السلام قال يعني قدر الأجر بقدر المشقة يعني قدر الأجر العلم الذي يريد به بقدر المشقة الذي مرت عليه. هذه من
فائدة الرحلة. ولعل بعض الناس حتى بعض الإمام حصل ليس له رحلة كثيرة. ومن أجل مثال في هذا هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، لم يخرج من المدينة النبوية، لكن حصل العلم لأن في المدينة عدد كبير من العلماء والمحدثين. فهمتم؟ عدد كبير من العلماء والمحدثين أخذ منهم علم، لم يقل من 700 العلماء والمحدثين أخذ عنهم مالك علمه، فهذا أيضا حصل علم، لكن نقص السفر. مع ذلك قد من الله عليه بنعمة كثيرة فصار إمام دار الهجرة. فنحن في هذا الزمان بمجرد اطلاع على اليوتيوب جيد تستفيد أحيانا، لكن خلي لكم تجربة الرحلة، تذهب وتلتقي وتروا أناسا وما عندهم من الحياة قبل وصول إلى مكان العلم. أنا ذهبت إلى الهند قبل أخذت السنة من الهند، تعلمت حياة الشعب الهندي وما عندهم وما هذا ما قال القرآن لتعارفوا. تعرفت على أمور كثيرة ما كنت عالما عن هذا قبل ذلك، فهذا أشياء طيبة. فأنتم لا تكتفون بمجرد يوتيوب أو جلوس في مدرستكم، بعد هذه إن شاء الله تخرجون من هذا المكان وتنتشرون في الأرض وتذهبوا إذا سمعتم أن هناك رجلا أو علماء تذهب وتلتقي بهم، ولعلك اللقاء مجرد 2 و3 ساعات، ولكن فوائد السفر أكثر من ذلك. والبركة السفر كذلك بركة العلم، سيعطيكم الله بهذه البركة لإخلاص نيتكم لحصول على العلم لتعملوا به ولتنشروا للناس أجمعين إن شاء الله. فهمتم؟ شكرا. إن شاء الله. شكرا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لكن هل تسمح لبعض طلابنا أن يسافروا إلى باريس؟ أهلا وسهلا. Nah, kelihatannya kita tidak adil kalau kita tidak berbagi, ya. Maka kita berikan kesempatan kepada pelajar mahasiswi, akhwat, untuk menyampaikan soalan kepada Samahatul Mufti. Kepada penanya dari akhwat, silahkan, mic. Nah, Ustaz. Tafadhali. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Sri Mustika dari PM6J. Pertanyaannya, bagaimana cara bagi penuntut ilmu dalam menyikapi perbedaan pendapat yang terjadi saat ini sehingga dapat terhindar dari sikap merasa paling benar sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Sahabat-sahabat sekalian, apa tujuan ilmu? Tujuan ilmu bukan takabur. Sebelum tu, apa maksud takabur? Banyak menyebut ilmu, pakaian yang cantik, berbahasa dengan bahasa ilmuwan. Ramai orang selalu kata ini banyak, dia ni takabur. Apa maksud takabur? Kalau orang tu berjalan begini, ini Masya Allah, tawadhu. Nabi SAW telah memberikan, Nabi SAW عرف المعنى التكبر في حديث الذي رواه مسلم في صحيحه. Apa makna takabur? Nabi kata, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tak masuk syurga siapa yang ada mithqala dzarrah min kibr.
Sahabat tanya, ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Orang yang suka bajunya cantik dan kasutnya cantik. Cantik sini. Adakah ini juga takabur? Nabi kata, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Takabur itu menolak kebenaran, tidak menerima kebenaran dan memandang rendah, betul lah. Memandang rendah kepada orang lain. Kalau orang tu berhujah tapi dia tidak pandang rendah pada orang, walaupun hujahnya kemas, semangatnya berapi-rapi, tapi hatinya tidak memandang rendah, dia tidak takabur. Kalau orang itu jalannya begini, Masya Allah, Masya Allah. Tapi apabila orang kata di dalam hadis Nabi, bukan ini amalannya, dia kata aku tak akan terima itu, aku sudah amal lama. Ini takabur. Karena batarul haq, menolak kebenaran. Bukan diukur dengan jalannya yang, dengan jubahnya yang labuh, tapi diukur dengan sikapnya itu. Demikian di dalam menuntut ilmu. Pertama, kalau kita menolak kebenaran, takabur. Kalau kita memandang rendah juga kepada orang lain, juga takabur. Ilmu, kurniaan Allah kepada kita. Kita berhujah bukan untuk memenangkan diri kita, tetapi untuk mencari apakah argumen yang lebih kuat untuk sama-sama kita amalkan. Dikatakan Imam Syafi'i disandarkan kepadanya. Beliau menyatakan, majadaltu ahadan illa tamannaitu an yudhhirallahu al-haqqa ala lisanihi. Dan aku tidak berdebat ya, berjadal. Sini berdebat ya. Berdebat dengan satu orang, melainkan aku mengharapkan Allah menzahirkan kebenaran daripada lidahnya. Tapi kalau kita itu ingin bergaya apa ini? Bergaya dengan ilmu supaya dianggap ilmuwan, maka itu termasuk di dalam hadis Tirmizi bahwasanya lam yajid raihatal jannah. Orang yang melajari ilmu dengan kesombongan ini tidak akan mencium bau syurga. Maka kita belajar ilmu boleh juga berdebat dengan ilmu ini. Karena Quran kata wajadilhum billati hiya ahsan. Boleh berdebat. Tetapi berdebat untuk mencari kebenaran, bukan sekadar untuk memenangkan diri kita. Memenang bezanya apa? Kalau kita tahu, oh, memang ternyata aku salah. Aku tak nak ngaku. Tunggu dulu sehingga aku cari yang lain pula untuk jawab. Ini. Sebab itu maka bersama penuntut ilmu yang pertama kita ikhlas. Dan keajaiban ikhlas dengan ilmu menyebabkan Allah memberkati ilmu. Ilmu yang ada dalam dada kita ini sentiasa kita ingin mencari kebenaran dengannya. Sebab itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Semalam saya bercakap di Himmatul Quran. Saya bercakap pada para pelajar. Nabi yang tadi kita sebut, Nabi yang mengembara berjumpa Nabi Khidir, Nabi apa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, dia telah melakukan satu kesilapan, iaitu dia telah memukul seorang Qibti di Mesir sehingga betul tak? Dia tidak sengaja tapi mati. Jadi apabila mati, apa yang Nabi Musa buat? Untuk baiki diri dah. Untuk selesaikan masalah itu. Untuk selamatkan daripada Fir'aun. Apa dia buat? Dia telah keluar ke Madian. Keluar ke Madian. Di Madian ni tak tahu di mana. Tapi sebahagian ahli sejarah macam bersetuju dia di Jordan. Dekat dengan Wadi Shu'aib. Di Madian, Nabi Musa sampai ke sana dan dia berada lama di sana. Kali pertama sampai dia jumpa ru'at yang sedang menimba air. Saya nak ringkaskan cerita seperti mana diceritakan oleh Al-Quran. Kemudian dia tengok dua orang gadis. Kemudian dia menolong gadis itu.
Selepas dia menolong, Nabi Musa ni dia tak boleh tengok kalau ada orang kena tindas, orang dizalimi. Dia tengok walaupun dia lemah, dia tolong. Kemudian watawalla ila dhil. Kemudian dia pergi ke pokok. Kemudian dia berdoa. Apa doa dia? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhanku, aku ini daripada apa yang engkau turunkan kepadaku daripada kebaikan, aku amat fakir kepadanya. Ini adalah doa yang baik untuk kita doa apabila kita berada dalam keperluan. Kita sentiasa memerlukan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Kita fuqara' kepada Allah. Rabbi inni, antum semua tahu bahasa Arab. Indah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Aku memerlukan. Allah telah takdirkan Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya dia dapat berkahwin dengan salah seorang wanita gadis tadi. Dan dia berada di Madian. Dia pulang semula ke Madian, daripada Madian ke Mesir. Dia tak menjangka dia akan menjadi rasul. Kemudian ditabalkan oleh Allah menjadi rasul dalam perjalanan. Tapi dia tak berani menghadapi Fir'aun yang besar kekuasaannya. Dan dia juga tidak fasih. Apa doa Nabi Musa? Supaya Allah jadikan dia berupaya dalam ilmu dan fasih dalam percakapan. Apa dia? Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhan, lapangkanlah dadaku. Semua penuntut ilmu mesti berdoa agar Allah lapangkan dada kita. Jika Allah tak lapangkan dada kita, kita baca sebanyak apapun guru yang kita dengar, kita sentiasa sempit dada kita di dalam memahami ilmu dan tabi'an ilmu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, bukakan selaga simpulan ikatan daripada lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami perkataanku. Doa ini banyak-banyak semasa sujud, semasa belajar. Supaya apa saja kita belajar, Allah lapangkan pemandangan kita terhadap ilmu. Lapangkan dada kita terhadap ilmu. InsyaAllah boleh ya? Terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir tadi dari belakang, silakan maju ke depan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mabad. Syukran ala hadihil fursah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Teri dari semester 4 jurusan perbandingan mazhab. Ini pertanyaan yang mungkin masyhur di kalangan teman-teman. Ini sedikit berkisah sebelum masuk ke situ. Saya punya teman 3 orang di kampung yang saya ajak masuk ke Stiba. Sekarang mereka kelas 3 SMA sudah tamat. Saya ajak untuk masuk ke Stiba untuk belajar agama. Cuman dari mereka semua mau, alhamdulillah. Cuman orang tuanya yang mengatakan bahwasanya, nak, kalau engkau belajar agama nanti mau kerja di mana, seperti itu. Kalau engkau belajar agama nanti mau kerja di mana, seperti itu. Kemudian kami kasihkan analogi bahwasanya bukankah tidak sedikit dari ulama-ulama Islam yang juga memiliki harta dan sebagainya. Akan tetapi orang tua dari dia mengatakan bahwasanya jika dibandingkan dengan orang yang tidak belajar agama, maka tentu mereka lebih banyak, seperti itu. Pertanyaannya di sini, kami butuh jawaban untuk membantah argumen-argumen yang seperti ini, karena kemudian di kampung terserang teman-teman yang bergerak di bidang agama itu sangat minim, sehingga kemudian kami berupaya merangkul mereka, akan tetapi dihalangi dari keluarga sendiri, seperti itu. Jadi kami butuh
argumentasi yang kira-kira bisa meyakinkan lingkungan sekitar, terutama keluarga-keluarga yang beranggapan bahwasanya orang yang belajar agama, mereka masa depannya dari segi finansial itu sempit seperti itu. Mungkin ini, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Antum dengar pertanyaan yang akhir ini ya. Yang pertama, jangan belajar agama kerana ingin mencari harta dunia. Itu dulu. Tanah. Bersihkan itu. Kalau itu ada, rusak ilmu, tidak diberkati. Quran kata dalam suratul An'am, ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itu para anbiya, orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah. Dengan hidayah mereka itu engkau wahai Muhammad ikutilah. Katakanlah aku tidak meminta dari kamu habuan, upahan daripada dakwah kepada Quran ini. Ia melainkan peringatan untuk sekalian alam. Ini dahulu. Setelah ada keyakinan ini, kita belajar ilmu, Allah akan berkati. Kedua, kita yakinilah Allah kalau boleh memberi makan dan minum kepada orang yang derhaka padanya, masa akan membiarkan kematian orang-orang yang menyeru pada jalannya. Belum ada lagi saya mendengar cerita da'i yang ikhlas mati kelaparan. Saya pernah bercerita kalau di Malaysia. Cerita Al-Imam Al-Qadhi Abu Yusuf. Abu Yusuf ini namanya Ibrahim bin Ya'qub. Abu Yusuf. Abu Yusuf ialah imam yang paling besar di dalam mazhab Hanafi setelah Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi. Dia adalah orang yang pertama memakai gelaran Qadhi Qudah. Qadhi Qudah. Qadhi Qudah di dalam, biasa pada zaman Nabi tak ada pakai mufti, tak ada apa. Kemudian apabila kerajaan dah ada struktur pemerintahan pentadbiran pada kerajaan Bani Umayyah, mula diatur pada kerajaan Bani Abbasiyah, mula jawatan-jawatan ataupun sini dipanggil jabatan-jabatan itu diberikan. Maka ada jabatan yang pertama, posisi itu ialah Qadhi Qudah. Qadhi Qudah maksudnya ketua kepada seluruh qadhi, judge. Sini apa? Hakim. Kita pun hakim. Hakim. Ketua kepada semua hakim. Yakni hakim di atas alim kerana undang-undangnya ialah mazhab. Ialah Qadhil Qudah. Dia panggil gelaran. He is the first. Dia adalah orang yang pertama yang memakai gelaran Qadhil Qudah. Dia tokoh besar di dalam mazhab Hanafi. Kerana dia anak murid yang paling besar Abu Hanifah. Abu Hanifah itu namanya apa? Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Sebab itu mazhab yang terbesar dalam dunia Islami ialah mazhab Hanafi. Kerana dia pernah memerintah Abbasiyah dan juga Osmaniyah bermazhab Hanafi. Sebab itu ramai orang dalam dunia mazhab Hanafi kerana orang mazhab Hanafi memegang jabatan. Qadhi Qudah itu macam mufti dan juga pentadbir. Semasa dia kecil, ibunya seorang miskin. Jadi dia diminta pergi ke pasar, sini pasar juga, untuk mempelajari menjahit, tailor. Untuk jadi tailor. Jadi apabila dia pergi ke pasar, dia lalu di masjid, dia melihat ada halaqah kuliah fiqh Al-Imam Abu Hanifah. Jadi dia masih kecil dan dia suka dengan ilmu. Dia akan tunggu dengar. Sehingga dia tak pergi ke pasar belajar. Kemudian dia datang lagi sehingga ibu dia datang, kenapa? Ibu dia, mana wang kerja? Dia kata aku tidak pergi kerana aku hadir ke kuliah Abu Hanifah. Dia kata Abu Hanifah itu kau jangan kira dia. Dia itu tak apalah, dia makan khubus. Arabnya ada khubus, ada raghif. Dia makan roti yang lembut, kita makan roti keras, dia ada duit.
Abu Hanifah ini imam, tapi dia juga adalah merupakan seorang peniaga, businessman. Dahulu dia businessman. Sebab tu apabila orang yang telah mengubah Abu Hanifah dulu, orang yang mengubah Abu Hanifah ialah Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi tengok dia, ila aina takhtalif? Kau pergi ke mana? Ila suq, aku ke pasar. Tak, kau belajar dengan ahli ilmu. Dia kata, aku tak pergi belajar ahli ilmu. Pergi belajar dengan ahli ilmu. Aku lihat keupayaan kau. Selepas itu Abu Hanifah berhenti. Dia masih berniaga, tapi menumpukan perhatian ke kelas Hamad bin Abi Sulaiman, guru Abu Hanifah, sehingga ia menjadi alim, sehingga menjadi tokoh besar. Anak muridnya Abu Yusuf ini, begitu juga datang ke kelas, ibunya tak bagi. Ibu dia kata, kalau kau pergi kelas Abu Hanifah, nanti kau tak ada makan. Apabila Abu Hanifah tengok dia tak ada, satu hari nampak dia keluar ke mana? Dia kata, ibuku memarahiku. Abu Hanifah kata, tak apa. Kau bagi tahu dia, kau belajar ilmu. Sehingga ibu dia datang berjumpa dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah menyatakan kepada dia, jika dia melazimi kelas, insya-Allah pada satu hari saya kulu faludhat ma'al khulafa. Satu hari dia akan memakan faludhat bersama dengan khulafa. Faludhat ialah satu makanan yang mahal. Dia adalah dibuat daripada duhdil fustuk. Minyak fustuk tu, entum panggil fustuk, kacang cerdik tu, pistachios tu. Apa entum? Pistachio, apa? Kacang Arab ya. Makanan yang mahal. Dia kata, nanti kamu akan makan makanan yang mahal bersama dengan khalifah. Ibu dia kata, kamu ni Abu Hanifah, apa kau cakap pasal faluzat? Kami ni roti keras pun tak ada. Abu Hanifah tak apa. Hari-hari Abu Hanifah bagi duit kepada Abu Yusuf supaya bagi pada ibunya yang gunakan untuk dia dan terus belajar. Abu Hanifah bagi beasiswa kepada dia. Sehinggalah Abu Yusuf akhirnya berjaya menjadi alim besar setelah beberapa belas tahun melazimi Abu Hanifah. Sehingga apabila Abu Hanifah tidak ada, Abu Hanifah dulu menolak jabatan sebagai Qadi Qudah. Khalifah keras dengan Abu Hanifah, dia ambil tindakan. Abu Yusuf, dia lihat itu bukan jalannya, dia mengambil jabatan itu, dia menjadi Qadi Qudah. Satu hari ketika dia makan dengan khalifah, dihidangkan faluzat. Kata khalifah, a'tihu lil qadi fa innahu qalilan ma an yusna'an lana. Bagi pada qadi, kita pun jarang-jarang dibuat faluzat. Bila Abu Yusuf tengok, dia kata, ini apa? Kata dia, faluzat. Tersenyum Abu Yusuf. Khalifah kata, kenapa kau tersenyum? Dia kata, tak ada apa. Kau bagi tahu. Beritahu. Dia kata, aku teringatkan guruku Abu Hanifah. Ketika ibu aku tidak benarkan aku belajar, takut tidak ada makan, Abu Hanifah kata, kau belajarlah ilmu. Nanti jika Allah kehendaki, engkau akan dapat makan faluzat bersama dengan khalifah. Hari ini aku dapat makan faluzat bersama dengan khalifah. Abu Hanifah sudah tak ada. Kata khalifah, rahimallahu Abu Hanifah wa kana yara bi'aini aqlihi la bi'aini ra'sihi. Allah merahmati Abu Hanifah kerana ia melihat sesuatu dengan akalnya yang bersinar, bukan dengan matanya.
Allah akan memberkati penuntut ilmu. Allah akan merezekikannya. Jika tidak kerana saya ini, walaupun bukanlah banyak ilmu, sedikit saja, terlalu sedikit nak dibandingkan, kalau tidak kerana ilmu, saya tidak boleh berdiri juga di sini. Dan tidak pula boleh makan coto Makassar. Ilmu, walaupun sedikit, ini terlalu sedikit, hanya kerana memahafal beberapa perkataan Quran dan hadis, dapat juga saya datang ke sini, berucap di sini dan merasai makanan Makassar dan negara-negara yang lain. Jangan takut. Jadilah penuntut ilmu. Rezeki anda dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Dengan syarat jangan belajar kerana nak cari makan. Belajar kerana Allah, rezeki akan diberikan oleh Allah. Tapi kalau belajar kerana duit, tidak berkesempatan untuk menikmati ilmu, akan menggunakan ilmu untuk menyalahgunakan ilmu untuk kepentingan harta dunia. Ini sangat bahaya. Maka jadilah kita ulama yang sungguh. Mudah-mudahan ikhlaskan niat. Aku belajar kerana Allah. Aku percaya Allah akan memberi rezeki pada aku. Allah telah memberikan rezeki pada penuntut ilmu agama jauh dibandingkan dengan penuntut ilmu-ilmu yang lain. Bukan ilmu lain itu tidak bagus. Bayangkan penuntut ilmu agama Allah rezekikan, boleh dengan wang mereka, mereka tak mampu bina ini semua. Tapi wang, harta datang daripada serata dunia, boleh membina ini semua. Dan Allah berikan haibah kemuliaan ilmu. Ilmu itu ilmu. Kata Ahmad Syuqi, qum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallimu an yakuna ar-rasula. A'alimta ashrafa wa ajal man yabni li qaumihi syarafa. Qum lil muallim wa fihi tabjilan. Bangun kepada guru dan berikanlah kepadanya penghormatan. Kadal muallimu an yakuna rasula. Hampirlah muallim itu menjadi rasul. Yakni dengan kemuliaan. InsyaAllah mudah-mudahan semua yang ada ini mengikhlaskan niat dan Allah akan memberikan ilmu insyaAllah. Man yuridillahu bihi khairah yufaqihu biddin. Sesiapa yang Allah kendaki untuknya kebaikan, Allah faqihkan kepadanya agama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma 'allimna al-kitaba wa hikmah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Antum boleh bagi soalan, ada hadiah buat ini. Boleh. Ya, jadi sesi berikutnya ini beliau yang akan bertanya kepada tiga orang dan ada hadiah yang akan diberikan. Silakan. Soalan berdasarkan Islam. Boleh. Dalam ceramah saya tadi saya sebut ada 3 imam mazhab yang ada dalam satu sanad. Entah. Sebelum itu soalannya, sanad itu daripada kitab mana? Sanad siapa? Imam mana? Dan sebutkan 3 imam itu. Tadi sebut. Boleh? Silakan. Ya, 3 imam itu. Bismillah. Yang pertama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Ikut dia punya Waduh. susunannya. Yang pertama Imam daripada Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hambal, Kemudian dia mengambilnya daripada Syafi'i, Syafi'i, mengambilnya daripada Malik bin Anas. Malik bin Anas. Okey. Kemudian boleh. Ada hadiahnya? Oh ya. Satu lagi soalan.
ketika Nabi Musa di Madian, apa doanya? Silakan. Entum. Ah. Ah. falabista sinina fi ahli madayan summa ditala qadariya Musa. Doanya apa? Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Okey, yang sebelah satu lagi. Siapa lagi? Apa doa tadi? Yang di Madian itu. Semasa tadi saya menceritakan ada sudah habis. Okey. Bismillah, doanya. Rabbi lima anzalta alayya min khairin fakir. Rabbi. Okey. Lagi sekali ulang. Rabbi inni anzalta lima alayya min khairin Okey, fakir. sebelah. Sang. Okey, antum. Siapa lagi tadi yang Wa mau anta jawab? khairul munzilin. Okey. Yang lain pula cuba. Bismillah. Qala Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Naam, okey. Okey. Satu lagi soalan. Okey, satu lagi soalan. Siapa yang awal yang memakai gelaran Qadhi Qudah? Akhwat. Akhwat. Ya di Ustaz bila mana? ya silakan dijawab, ditunjuk di akhwat. Silakan yang pertama kali memakai gelar Qadhil Qudah. Oh, Masya Allah, rame. Satu saja. Silakan ditunjuk oleh akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Tak dengar soalan. Ya. Pertanyaannya, Mufti bertanya, siapa yang pertama kali mendapatkan gelar Qadhil Qudah? Berikan mic kepada yang lain, akhwat. Abu Yusuf. Abu Yusuf. Siapa itu Abu Yusuf? Murid dari Imam Ahmad bin Hambal. Oh. Iya. Oke. Ya, jadi murid dari Imam Abu Hanifah. Ya. Masya Allah. Oke. Silahkan tadi yang menjawab benar, silahkan maju ke depan. Untuk akhwat nanti diserahkan lewat panitia ya. Untuk ikhwat tadi yang benar silahkan maju. Ya, silakan. Berikan hati. Nanti move yang benar. Maju ke depan. Ya. Masya Allah. Oke. Syukran ya. Silakan dan alhamdulillah sesi muhadarah amma Stadium General telah selesai dengan berakhirnya pertanyaan tadi.
Dan sekali lagi mewakili Sivitas Akademika Stiba Makassar, kita mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada sahib as-samaha Profesor Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin hafidhahullahu taala yang telah membawakan materi yang sangat menarik, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendengarkan perkataan yang terbaik dan kemudian mengambil perkataan yang terbaik itu kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku pimpinan Stiba dan selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila dalam acara ini ada kekurangan-kekurangan. Dan sebelum kita selesai dari sesi ini, saya mengingatkan sebentar setelah sholat duhur kita ada jamuan makan siang kepada para pimpinan dan para dosen, dan setelah itu dan kepada mahasiswa tentunya ya di tempat masing-masing. Dan insya Allah setelah gada setelah makan siang ada pertemuan khusus dengan para dosen, dengan Dewan Syariah DPP Wahda Islamiyah, insya Allah di lantai 4 ya gedung rektorat. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jangan tinggalkan tempat dulu, tidak ada yang meninggalkan tempat karena kita masih ada acara setelah ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.